Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, pada minggu ni kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Melayu. Minggu lepas kita dah belajar Bahasa Melayu kertas 1 kan? Okey, minggu ni kita belajar Bahasa Melayu kertas 2, kod 102, penulisan. Okey? Kita bertemu lagi dengan norma baharu lagi Kita belum lagi bersemuka. Saya Cikgu Nora Sikin, merupakan salah seorang guru bahasa Melayu untuk tahun 6. Mungkin ada yang dah maklum saya mengajar bahasa Melayu tahun 6 dan mungkin ada yang tak tahulah. Cikgu perkenalkan je. Okey. Cikgu harap semua murid-murid sihat dan masih mematuhi peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jangan suka merayau-rayau, duduk rumah. Okey, ikut jadual yang telah cikgu beri. Kalau contohnya hari ni memang ada mata pelajaran apa? PJ dengan bahasa Melayu ke? Ikutlah. Kalau rasa tak boleh nak guna Google Meet, murid-murid boleh beritahu cikgu. Cikgu akan cuba sedaya upaya beri murid-murid pengajaran yang mudah, yang mudah murid-murid nak dapat. Macam hari ni cikgu buat video, cikgu ajar melalui video dan cikgu akan ada di dalam talian, dalam talian pada hari kelas bahasa Melayu. Jadi sewaktu murid-murid melihat ataupun menonton video tersebut, jika murid-murid tak ada masalah, boleh terus saja berhubung dengan cikgu. Cikgu mata pelajaran bahasa Melayu masing-masing lah. Sebab tahun 6, kalau tak silap cikgu, ada 4 orang guru bahasa Melayu. Okey. Bahasa Melayu untuk tahun 6, kemungkinan ada UPSR, kemungkinan tidaklah. Tetapi dalam takim yang cikgu terima, masih ada lagi UPSR. Dijangkakan UPSR akan ada pada bulan Oktober, tak silap cikgu, Oktober akhir. Kalau ada, kita tengok keadaan. Kalau kita lihat sekarang ni pun COVID dah, yang kena penyakit COVID dah ada 5,000 lebih. Jadi kita tak tahu akan datang sama ada kita boleh belajar bersemuka ataupun belajar macam ni, menggunakan internet, video ataupun Meet, Google Meet. Walau apa pun cara, cikgu harap apa yang cikgu nak sampaikan awak dapat. Dan kalau ada masalah, murid-murid boleh je berhubung terus dengan guru. Cikgu percaya semua guru mata pelajaran ada dalam WhatsApp kelas. WhatsApp paling mudah murid-murid nak berhubung dengan guru. Dia tidak memerlukan data yang terlalu banyak, kalau tak silap cikgu lah. Sebab awak pun selalu boleh berWhatsApp dengan kawan-kawan kan. Dengan cikgu pun boleh lah. Cikgu harap awak akan dapat panduan menjawab kertas penulisan ataupun kertas 2 Bahasa Melayu penulisan bahagian A. Bahagian A. Hari ni cikgu buat atau cikgu fokus untuk bahagian A. Cara-cara nak menjawab bahagian A. Dalam penulisan kita ada 3 bahagian. Nanti cikgu akan terangkan secara detail dalam video seterusnya.
Selamat belajar. Kertas 2, kod 012 penulisan. Terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Keseluruhan markah semua bahagian berjumlah 50 dan kita akan darabkan dengan 2 untuk mendapat markah 100%. Bahagian A merupakan bina ayat. Bahagian B ulasan dan bahagian C membina karangan. Pada hari ini, cikgu akan mengajar bahagian A. Murid dikendaki membina 5 ayat berdasarkan grafik atau gambar yang diberi. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab bahagian A lebih kurang 15 minit. Jumlah markah untuk bahagian A ialah 10 markah. Pada hari ini juga, cikgu akan menerangkan sedikit bahagian B dan bahagian C. Bahagian B ada 1 soalan saja dan murid wajib menjawab soalan tersebut. Murid dikendaki membuat ulasan berdasarkan bahan rangsangan. Okey. Bahagian B ni kita buat ulasan. Ulasan mengenai grafik ataupun isu yang dikemukakan dalam soalan. Ulasan hendaklah dibuat dalam bentuk perenggan. Biasanya, untuk mendapat markah yang cemerlang, murid-murid digalakkan membuat 3 perenggan. Dan dengan saya, memang saya wajibkan murid membuat 3 perenggan. Perkataan yang perlu dibuat dalam ulasan lebih kurang 50 hingga 80 patah perkataan. Walau bagaimanapun, kalau murid-murid buat lebih 80 pun tak apa, tak ada masalah. Masa yang dicadangkan ialah 25 minit dan jumlah markah penuh 15 markah. Manakala bahagian C pula mengandungi 2 soalan. Murid-murid dikendaki menjawab 1 soalan saja. Dalam bahagian C, kalau ikutkan tahun-tahun lepas, biasanya dia akan keluar soalan berformat 1 dan tidak berformat 1. Dalam bahagian C ni ada 2 jenis. 2 jenis soalan. 1 soalan berformat dan 1 lagi soalan karangan tidak berformat. Untuk soalan yang berformat dan tidak berformat, cikgu akan ajar lebih detail dalam bahagian C akan datang. Okey. Panjang karangan untuk bahagian C ni lebih kurang 80 hingga 120 perkataan. Masa yang dicadangkan pula lebih kurang 35 minit. Markah jumlah penuh untuk bahagian C 25 markah. Baiklah. Pada hari ini, cikgu akan lebih berfokus dengan pelajaran bahagian A. Okey. Untuk membina ayat dalam bahagian A, murid-murid akan cikgu berikan panduan. Okey. Yang pertama, murid-murid akan diberi gambar atau grafik dalam soalan. Kemudian, gambar yang diberi merangkumi gambar tunggal, gambar bersiri, graf, carta, kadang-kadang gambar yang bersekitar tentang sekolah, tentang masyarakat setempat dan gambar sekitar di luar kawasan sekolah. Cikgu dapati pada soalan-soalan yang tahun lepas banyak
gambar berkisar tentang aktiviti yang dijalankan di sekolah. Contohnya aktiviti sukan tahunan, aktiviti hari kantin, aktiviti perhimpunan sekolah, ataupun penyampaian sijil kecemerlangan pada akhir tahun. Okey. Manakala soalan-soalan atau gambar-gambar yang bersekitarkan masyarakat, biasanya gambar keluarga berkelah ataupun gambar bergotong royong di balai raya ataupun di kampung ataupun di taman, dan gambar-gambar kalau di luar kawasan sekolah tu, contohnya murid menunggu bas ataupun aktiviti murid sedang melintas jalan. Untuk bahagian A ni, kita memang kena mahir persekitaran yang kita selalu lalui. Itulah soalan-soalan yang biasa dikeluarkan untuk bahagian A. Okey. Gambar-gambar yang diberi biasanya mengandungi pelbagai situasi. Ada situasi yang macam sedih, ada situasi yang riang, tapi kebanyakannya situasi berkaitan dengan murid-murid juga. Dia tak akan lebih soalan keluar situasi yang tidak menyeronokkan. Biasanya situasi yang digambarkan, situasi yang murid selalu lakukan, supaya mudah murid-murid membina ayat. Okey. Manakala idea, idea yang dianggap betul adalah maklumat yang dinyatakan terdapat dalam gambar. Contohnya kalau gambar berkelah, gambar orang sedang berkelah, aktiviti berkelah di pantai. Jadi biasanya lembaga dia maklum kebanyakan murid pernah berkelah di pantai. Jadi tak adalah masalah murid-murid nak membuat ayat berkaitan dengan berkelah di pantai. Katakanlah aktiviti berkelah di pantai tiada dalam gambar. Contohnya, tak ada gambar budak bermain pasir, tetapi awak nak buat ayat saya dan Ali bermain membina istana pasir di tepi pantai. Boleh, walaupun tak ada dalam gambar. Itu dikira ayat tersirat sebab awak masih lagi membina ayat berpadukan gambar di tepi pantai. Jelas tak? Kemudian murid tidak boleh mereka-reka penyataan yang selain daripada berkaitan dengan gambar. Contohnya lah, dia kasih gambar di tepi pantai. Awak buat ayat berkaitan dengan dalam kelas. Jadi tak ada kaitan langsung. Itu dikira tidak ada idea di situ. Dia mesti ada kaitan dengan gambar. Kalau tak ada dalam gambar, awak nak buat ayat pun tak apa. Itu dikira ayat tersirat. Tak apa. Jadi, apa-apa pun ayat
yang awak nak bina mestilah berpandukan situasi dalam gambar. Jangan buat ayat yang tak ada kena-mengena dengan gambar. Di situ nanti awak dikira tidak ada idea ataupun tidak ada isi. Kalau tidak ada isi atau idea, pemotongan markah sangat banyak. Idea, isi sangat penting. Kalau awak ada idea tetapi awak buat salah ayat, contohnya salah ejaan ataupun salah perbendaraan kata, awak masih lagi dapat markah idea. Biasanya bahagian A dia nak kita buat 5 ayat kan? Okey. Satu idea dikira 1 markah. Jadi, kalau awak dapat 5 idea, walaupun ayat awak salah, awak dah dapat 5 markah di situ. Kemudian, cikgu akan lihat pula bahasa dan awak punya perbendaraan kata. Sama ada awak boleh dapat markah tambahan 2, 3, 4, 5 terpulang pada ayat awak. Tetapi kalau awak dah boleh dapat 5 idea ataupun 5 isi, 5 markah dah ada dalam tangan. Jadi ingat, idea ataupun isi sangat penting. Okey, kemudian bahasa. Ayat yang ditulis perlulah mengikut aspek tata bahasa yang betul. Tata bahasa yang betul ni, ayat tersebut dia mesti ada subjektif, lepas tu subjek, predikat dan perluasan, seperti mana yang mula-mula tadi cikgu dah jelaskan. Contohnya, cikgu ambil adalah katakanlah gambar aktiviti permainan di taman permainan. Seorang lelaki memotong dahan pokok menggunakan sebilah parang di taman permainan di kawasan perumahan saya. Okey. Seorang lelaki itu subjek. Kemudian memotong dahan pokok tu predikat. Menggunakan sebilah parang di taman itu adalah perluasan kosakata. Perluasan. Oleh itu, murid-murid hendaklah membina ayat dengan betul. Boleh tak kalau kita buat predikat dulu, baru subjek? Boleh, tetapi awak dah kira membina ayat songsang. Kalau ayat yang betul mesti subjek, predikat, baru perluasan. Jadinya kena subjek dulu. Okey? Subjek ni senangnya macam watak lah. Contohnya Ali, Ahmad tu orang. Kalau binatang contohnya kambing itu sedang meragut rumput. Kambing tu subjek lah. Subjek tu watak. Watak yang akan melakukan perkara yang hendak ditulis. Jadi kita kena pastikanlah betul-betul ayat tu mesti ada subjek dan predikat. Kemudian kosakata perlu luas dan sesuai dengan bahan yang diberikan. Kosakata dia nak cakap senang adalah perkataan. Perkataan dia mestilah perkataan yang luas ni, maksudnya perkataan yang canggih lah senang cakap. Kalau sekarang ni maksudnya taklah kita gunakan perkataan yang asas saja. Kalau kata melihat tu kita kata tengok. Macam bahasa harian. Kita gunakanlah kosakata yang lebih baik.
Untuk dapatkan kosakata yang meluas, memang murid kena banyak membaca. Dengan banyak membaca, kita dapat banyak menemui perkataan-perkataan yang sama. Yang sama maksud tetapi menggunakan kosakata yang berbeza. Sama je maksudnya sebenarnya. Okey? Contohnya melihat, tengok tu samalah. Tetapi kita nak cantik guna yang mana? Kan? Biasanya kalau ayat yang cemerlang, yang baik, bila kita baca tu pun kita dah rasa sedap. Kita dah tahu kelancaran ayat tersebut. Kemudian kita hendaklah perhati betul-betul dengan teliti gambar yang diberi. Kemudian catat. Catat maklumat yang terdapat dalam gambar. Okey. Contohlah kalau gambar, tadi cikgu kasih gambar aktiviti dekat taman, kawasan perumahan kan. Aktiviti dia apa? Tadi cikgu dah bagi contoh yang pertama, seorang lelaki memotong dahan. Aktiviti yang dilakukan oleh lelaki tersebut ialah memotong dahan. Biasanya ada gambar lah orang sedang memotong dahan kat tu. Awak bulatkan besar-besar gambar orang yang sedang memotong dahan. Okey? Kalau aktiviti yang lain, contohnya orang sedang mesir rumput ataupun orang tanam pokok bunga, awak bulatkan, siap-siap dulu. Nampak aja soalan tu, baca dengan teliti soalan. Kemudian apa yang dikendaki? Nak situasi ke, nak aktiviti ke? Kalau aktiviti mesti ada kata kerja. Kalau situasi tak ada masalah. Boleh je semua. Contohnya ramai. Kalau kita tak sebut aktiviti, dalam situasi pun boleh. Contohnya pada hari gotong royong tersebut, ramai penduduk kampung yang turut serta. Pada hari ramai tu maksudnya situasi dia lah. Tak ada pun aktiviti, tak apa. Tetapi kalau soalan minta awak buat membina ayat yang ada aktiviti, awak kena nyatakanlah kata kerja yang dilakukan. Tak kiralah binatang ke, manusia ke. Ada juga gambar binatang. Contohnya kambing meragut rumput. Tu aktiviti dia lah. Boleh, tak ada masalah. Asal ada kata kerja. Itu untuk kita mudah ingat isi yang kena kita buat. Kalau kita dah bulatkan, ambillah 5 atau 6. Tapi kalau 6, cikgu takut awak akan bina 6 ayat. Tak boleh. Untuk bahagian A, wajib 5 ayat sahaja. Kalau awak buat 6 ayat, bukannya tambah markah, potong markah ada. Jadi, awak hendaklah buat 5 ayat sahaja. Bulatkan aktiviti yang ada dalam gambar. 5 je. Kemudian, katakanlah ada banyak sangat maklumat. Oh, cikgu ni boleh 7 ke 8 ni boleh ada kata kerja kat sini. Maksudnya boleh ada 8 idea. Ya. Awak jangan ambil yang gambar kecil. Ambil gambar yang jelas. Yang senang awak nak buat ayat. Itu yang awak ambil. Yang penting-penting. Ambil maklumat yang penting. Walaupun banyak maklumat, ambil yang penting saja. Lebih kurang ambil yang 5 saja. Ambil 5 je. Bulatkan kat gambar tu 5. Itu 5 tu maksudnya idea. Idea yang awak nak bina ayat. Kalau awak dah dapat 5 idea tu,
dalam tangan awak ada 5 markah. Okey. Ketika awak menulis bahagian A, buat ayat, mesti ada nombor. Cikgu wajibkan awak buat nombor. Walaupun sebenarnya boleh je kalau awak nak buat bintang ke tolak, tapi cikgu tak galakkan. Kita memudahkan pemeriksa akan bagi kita markah dengan baik, dengan tinggi, cemerlang. Jadi cikgu nak calon UPSR SKTS wajib buat nombor 1, 2, 3, 4, 5. Sebab dalam soalan pun dah dinyatakan bina 5 ayat. Okey, bina 5 ayat. Jadi murid mesti buat nombor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita senang nak tengok. Nanti bila pemeriksa nak tanda, dia kata, walaupun awak tak cemerlang, dia tengok, cemerlang budak ni, pandai. Dah ada 5 ayat. Senang dia nak tanda. Okey. Jangan sekali-kali awak buat bahagian A dalam bentuk perenggan. Pengalaman cikgu, kalau awak buat bahagian A dalam bentuk perenggan, awak cuma dapat markah paling memuaskan je. Dalam peperiksaan UPSR ni, untuk bahagian A, B, C dan D, dia ada aras-aras dia. Dia aras tahap minima, kurang memuaskan, baik, baru cemerlang. Yang cemerlang tu yang paling tinggi lah. Dekat sini sebab cikgu nak fokus membina ayat, cikgu tak fokus untuk skor markah lah, kriteria dia. Walau bagaimanapun nanti cikgu masukkan sikit untuk markah bahagian A. Kita bincang hari ni macam mana nak buat bahagian A. Sebab kita akan buat latihan bahagian A untuk minggu ini. Jadi kita lebih fokus macam mana nak membina ayat bahagian A dengan cemerlang. Okey. Kriteria yang baik ataupun yang cemerlang dalam bahagian A, kalau kita nak dapat markah cemerlang, kita hendaklah menggunakan ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik. Apa itu ayat gramatis? Ayat gramatis ialah ayat yang lengkap dengan perluasan kuasa kata yang baik, yang cemerlang. Okey. Kemudian tiada kesalahan tata bahasa, semua betul. Tiada kesalahan, apa-apa kesalahan lah. Biasanya untuk dapatkan 10/10, tak boleh ada satu pun kesalahan dalam 5 ayat tersebut. Okey. Dan kalau kesalahan ejaan, kesalahan paling berat. Okey. Penggunaan kuasa kata yang sesuai dan perlu menepati bahan grafik atau gambar. Itu yang tadi saya ingatkan. Kuasa kata ataupun perkataan yang kita nak gunakan mestilah berkaitan dengan gambar yang diberikan. Jangan guna perkataan yang lain lah daripada gambar yang ada. Okey. Ejaan dan tata baca yang betul. Okey, ejaan ni penting. Biasanya kalau calon atau murid UPSR, kalau ada kesalahan ejaan, murid tersebut memang tak boleh dapat cemerlang.
paling baik pun dia boleh dapat baik lah. Baik tu pun baik yang rendah sekali. Baik yang nak dapat memuaskan je. Kalau dia ada kesalahan ejaan. Oleh itu kena hati-hati. Kita pilih perkataan yang kita boleh eja. Ini untuk tahap murid yang lemah sikit dalam penguasaan ejaan. Kita pilih perkataan yang senang kita nak eja. Yang penting kita tak ada kesalahan tata bahasa. Kalau ayat tu tak berapa panjang tetapi betul semua, ada subjek, ada predikat dan ada keterangan, sebenarnya awak boleh je dapat cemerlang. Jadi tak payahlah nak buat yang terlalu susah ataupun terlalu berbelit-belit sampaikan awak yang terbelit. Jadi ikut aja. Ada subjek, ada predikat, ada perluasan ataupun keterangan untuk ayat yang awak nak bina, dah cukup. Awak boleh dapat cemerlang. Okey. Kemudian kalau nak baik, kalau dia sebenarnya penandaan ni berubah-ubah setiap tahun. Ada tahun tu dia kena ada idea yang tersirat. Ada tahun tu tak payah, tak ada pun tak apa. Boleh je dapat cemerlang. Dia macam tu. Nak selamat, kita buat yang adalah ada tersirat. Sebab kadang-kadang dia minta yang ada tersirat. Mesti ada yang tersirat. Yang tersirat tu maksudnya yang tak ada dalam tu tapi ada berkaitan. Maksudnya awak ada pengalaman, awak boleh cerita kat situ. Okey. Itu saja untuk bahagian A. Okey. Yang penting bahagian A awak mesti buat 5 ayat, ingat mesti buat 5 ayat. Ada nombor. Okey, setiap ayat ada nombor. Kemudian bina ayat berpandukan grafik atau gambar yang diberi. Tengok soalan. Biasanya soalan tulis 5 ayat yang lengkap tentang situasi ataupun tentang aktiviti. Dia 2 je. Biasanya 2 je. Kalau dia kata aktiviti, mesti ada kata kerja. Kalau situasi tak apa. Tak ada masalah. Ada kata kerja, tak ada kata kerja, boleh. Yang penting ada situasi dalam gambar. Okey? Okey, murid-murid. Kamu akan diberi latihan bahagian A. Okey, seperti gambar yang awak nampak tu lah. Awak dikendaki membina 5 ayat tentang aktiviti kan. Oleh itu, jangan lupa setiap ayat mesti ada aktiviti yang dilakukan oleh yang orang-orang yang kat dalam gambar tu lah. Cikgu nak awak buat apa yang mula-mula? Awak kena bulatkan aktiviti yang dilakukan. Okey? Bina 5 ayat dengan ada nombor. Okey, dah siap awak buat. Okey? Awak boleh hantar hasil kerja awak pada jaga. Nanti guru mata pelajaran akan ambil. Okey, awak boleh buat di buku bahasa Melayu yang besar tu, buku latihan. Ataupun kalau tak ada beli buku lagi, tak apa. Okey, tak jadi masalah. Awak buat je kat kertas mana-mana. Yang penting, kalau buat kat kertas, awak mesti ada nama, kelas. Kemudian tulis bahagian A, hari bulan. Hari bulan awak dapat soalan lah. Bukan hari bulan awak hantar. Kalau okey, hari ni hari Rabu. Hari Rabu lah, hari Rabu berapa bulan. Okey. Kemudian dah siap hantar. Cikgu harap semua murid dapat buat latihan yang cikgu berikan dengan baik. Okey. Kalau nak tanya ibu ke ayah ke penjaga ke abang kakak pun tak ada masalah. Tak apa. Okey. Yang penting awak buat.
Awak buat latihan yang diberi, hantar di pondok jaga. Okey, pada hari Jumaat ni pada hari Jumaat awak hantar. Seterusnya awak kena tunggu arahan daripada guru lah bila nak ambil guru mata pelajaran kelas awak. Kalau biasanya cikgu dah siap tanda semua, cikgu akan letak kad jaga. Cikgu akan maklumlah pada kelas tu ambil dijaga. Awak boleh ambil lah awak punya latihan. Dah ambil, kalau yang buku tu tak adalah masalah sangat kan. Yang kertas tu jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Nanti bila kita bersemuka, cikgu nak tengok. Cikgu nak tengok semula. Ni cikgu tengok macam mana keadaan. Sama ada cikgu nak pulang pada awak ataupun cikgu nak simpan. Kalau buku tu rasanya cikgu kena hantar balik pada awak sebab awak nak buat latihan yang lain. Kalau kertas tu tak ada masalah sangat. Cikgu nak simpan kan, awak boleh guna kertas yang lain. Okey, walau bagaimanapun cikgu akan bagi arahan seterusnya lah. Cikgu harap semua dapat menjawab dengan cemerlang. Okey.